Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca tajuk Ghazwatu Uhudin, iaitu Perang Uhud. Kamu semua boleh buka muka surat, buku teks muka surat 25 dan juga 26. Okey, kita mulakan dengan nombor 1. Yang pertama, Hadasat Ghazwatu Uhudin fi sanati salisati minal hijrah. Hadasat maksudnya berlakunya. Ghazwatu Uhudin, peperangan Uhud. Fi sanati salisati, pada tahun. Fi maksudnya pada, asanati tahun. Asalisati tahun ketiga. Minal hijrah daripada hijrah. Berlakunya peperangan Uhud pada tahun ketiga hijrah. Okey. Isi penting dalam nombor 1 adalah fi sanati salisati minal hijrah. Kamu semua boleh gariskan ataupun bulatkan seperti mana yang Ustazah buat. Okey. Dalam nombor 1 ni, dia nak memberitahu kepada kita bahawa bilakah berlakunya peperangan Uhud, iaitu pada tahun ketiga hijrah. Yang mana peperangan Uhud ini berlaku selepas daripada peperangan Badar. Okey, kemudian yang kedua. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimina. Kharajat, keluarnya, Quraisyun, orang-orang Quraisy, li muharabati, untuk, li ni maksudnya untuk, muharabati, memerangi, al-muslimina, orang-orang Islam. Keluarnya orang-orang Quraisy untuk memerangi orang-orang Islam. Wa akhaza sa'run, dan membalas dendam. Akhaza sa'run ni maksudnya membalas dendam. Man kutila minhum, kepada mereka yang telah terbunuh. Fi waqa'ati badrin. Siapa di kalangan mereka yang telah terbunuh. Fi waqa'ati badrin, pada peperangan Badar. Fi waqa'ati badrin. Okey. Untuk nombor 2 ni adalah sebab kenapa berlakunya peperangan Uhud. Sebabnya adalah kerana orang-orang Quraisy keluar untuk memerangi orang Islam dan juga membalas dendam terhadap mereka yang telah terbunuh di dalam peperangan Badar. Seperti mana yang telah kita pelajari dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, orang-orang musyrikin telah kalah dan orang-orang Islam menang di dalam peperangan tersebut. Walaupun pada peperangan Badar, orang-orang Islam, jumlah tentera orang Islam lebih sedikit daripada tentera orang musyrikin. Dan di antara yang mati dalam peperangan Badar adalah Abu Jahal, iaitu ketua kepada kaum musyrikin. Okey, ini adalah sebab kenapa berlakunya peperangan Uhud. Okey, ini gariskan isi penting dalam nombor 2. Tengok yang ketiga, wa kana adaduhum, adaduhum, bilangan mereka, ma'aman halafahun, bersama orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Salasata alafi rajulin, 3,000 orang lelaki. Okey, nombor 3 ni dia bagi tahu tentang jumlah tentera musyrikin, iaitu seramai 3,000 orang. Termasuklah dengan sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutunya ni maksudnya orang-orang yang berpakat dengan tentera musyrikin lah. Ataupun orang-orang yang berpakat dengan kafir Quraisy.
Okey, kemudian yang keempat, kharaja ilaihimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kharaja keluar ilaihimu kepada mereka ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar kepada mereka, kepada tentera musyrikin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan bersama. Hu ni kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfu rajulin, seramai 1000 orang lelaki. Wa raja'a anhu, dan kembali daripadanya. Fit tariqi, dalam at-tariqi, perjalanan. Abdullah ibni Ubay. Bisalah sami'atin min ashabil munafikin, dan kembali semula ke Madinah. Maknanya tidak menyertai Rasulullah. Pada asalnya 1000 orang, tetapi seramai 300 orang terdiri daripada golongan munafikun yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Mereka ni kembali semula ke kota Madinah dan tidak bersama-sama dengan Rasulullah menyertai untuk memerangi orang-orang musyrikin. Okey, isi penting dalam poin yang keempat adalah bilangan orang-orang Islam, iaitu seramai 1000 orang. Okay, terus nombor 5. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabala Uhudin. Dan apabila wasala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bukit, Jabala ni maksudnya bukit Uhud. Apabila sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bukit Uhud, amara khamsina rajulan minar rumati. Amara, menyuruh ataupun mengarahkan, khamsina, 50 rajulan, 50 orang lelaki, minar rumati, daripada ar-rumati, pemanah-pemanah, bitahassuni fil jabali, supaya menetap ataupun berkubu di bukit. Maknanya jangan lari daripada bukit tu. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, la tatrukul jabala, jangan, tatruku, jangan kamu tinggalkan al-jabala, bukit. Sawa'un intasarna am kasarna, sama ada kita menang, intasarna, kita menang, am, ataupun kasarna, kita kalah. Okey, summa bada'al qitalu bainal fariqaini. Summa, kemudian bermulalah al-qitalu, peperangan, baina, antara, al-fariqaini, dua kumpulan. Fanhazamal musyrikuna, maka inhazama, kalahlah orang-orang musyrikin. Okey, dalam ayat yang kelima nak bagi tahu pada kita, Rasulullah bila sampai ke Bukit Uhud, Rasulullah mengarahkan seramai 50 orang pemanah supaya berada di atas bukit. Lalu Rasulullah kata kepada pemanah-pemanah tersebut, la tatrukul jabala, jangan kamu tinggalkan bukit. Sama ada kita menang ke ataupun kita kalah ke, jangan tinggalkan bukit. Tetap berada di situ, duduk di situ. Jangan lari daripada tempat yang kamu duduk ni. Kemudian bermulalah peperangan antara dua pasukan, iaitu pasukan tentera musyrikin dan juga tentera Islam. Maka bila dah berperang, akhirnya kalahlah tentera musyrikin. Ini pada awalnya.
Okey. Okey, untuk nombor 5, gariskan isi penting amara khamsina. Okey, ini adalah isi penting dalam ayat yang kelima. Okey, kita sambung lagi nombor 6. Seterusnya, apa yang berlaku lagi? Wa kana an-nasru yakunu lil muslimina. Adapun an-nasru, kemenangan, yakunu lil muslimina, untuk orang-orang Islam. Laula annal mutahassinina khalafu amrar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kerana al-mutahassinina, orang-orang yang berkubu, mengingkari, khalafu, mengingkari amar rasul, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakul jabala, dan taraku, mereka meninggalkan al-jabala, bukit. Washtaghalu, dan ishtaghalu, dan mereka sibuk bin nahabi wassalabi, sibuk mengambil dan merampas harta rampasan. Hinama ra'au intasaral muslimina, apabila mereka melihat intasaral muslimina, kemenangan kepada orang-orang Islam. Okey, dalam ayat yang ke-6, sungguhnya kemenangan tu pada asalnya berpihak kepada orang Islam. Tetapi disebabkan kerana orang-orang yang berkubu, iaitu pemanah-pemanah tadi yang Rasulullah pesan kepada mereka supaya jangan tinggalkan bukit. Tetapi mereka mengingkari arahan Rasulullah, mereka meninggalkan bukit. Dan kerana apa? Kerana sibuk mengambil dan merampas harta rampasan. Okey. Kemudian yang ke-7. Falamma ra'a Khalidu ibnul Walidi al-jabala khalian minar rumati. Dan apabila ra'a, melihat, Khalid bin al-Walid al-jabala, bukit, khalian, kosong, minar rumati, daripada ar-rumati, pemanah, hamala alal muslimina min khalfihim, menyerang ke atas orang-orang Islam daripada khalfihim, belakang mereka. Apabila Khalid bin al-Walid melihat bukit telah kosong daripada pemanah-pemanah, maka mereka menyerang orang Islam daripada belakang mereka. Hamlatan syadidatan, dengan serangan yang hebat. Hatta inhazama aktharuhum, sehingga inhazama, kalahlah mereka semuanya. Okey. Tadi kan Rasulullah mengarahkan orang pemanah supaya tetap berada di bukit. Sama ada menang ke kalah ke, tetap berada di bukit. Tapi mereka ni mengingkari arahan Rasulullah. Mereka turun daripada bukit apabila mereka melihat kemenangan telah hampir kepada mereka pada awalnya. Lalu mereka pun sibuk mengambil dan merampas harta rampasan. Tetapi Khalid bin al-Walid ni, bila mana dia tengok di atas bukit tak ada dah pemanah-pemanah yang berjaga, maka dia mengambil peluang itu untuk menyerang orang-orang Islam dari arah belakang. Lalu Khalid al-Walid waktu ni dia belum memeluk agama Islam, dan dia adalah antara perancang strategi peperangan yang sangat hebat. Khalid al-Walid pun mengajak pasukan dia menyerang orang-orang Islam dari arah belakang. Dia pun pergi ke belakang bukit dan menyerang orang-orang Islam yang tengah sibuk waktu tu mengambil dan merampas harta rampasan, sehingga menyebabkan kekalahan kepada pihak
orang-orang Islam. Okey, isi penting dalam nombor 6. Annal mutahassinina khalafu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan gariskan isi penting. Tarakul jabalu washtaghalu as-salbi. Okey. Kemudian nombor 7. Boleh gariskan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu semua dapat fahamlah cerita ataupun kisah peperangan Uhud. Yang mana dalam peperangan Uhud, orang-orang Islam telah dikalahkan oleh tentera musyrikin.